Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rotusna binti Abdul Kadir, nombor matrik 2211341. Okey, saya akan teruskan kepada pendahuluan dalam artikel ini. Okey, apa itu jenayah? Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan, percakapan ataupun setiap perbuatan yang ditegah oleh Allah ataupun yang ditegah dalam undang-undang yang di mana boleh membinasakan kehidupan seseorang ataupun nyawa seseorang ataupun harta benda, keturunan, kehormatan dan sebagainya. Apa itu pelacuran? Pelacuran ialah kegiatan seorang perempuan di mana dia mempromosikan tubuhnya untuk persetubuhan bersama dengan lelaki secara random ataupun rawak dan mendapat pulangan daripada kegiatan tersebut dari segi wang ataupun barangan yang berharga untuknya. Seterusnya saya akan teruskan kepada hukuman jenayah pelacuran di Undang-Undang Sivil di Malaysia. Okey, yang pertama, Seksyen 43 di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu tentang sabitan bagi pelacuran dan pemberdagangan kanak-kanak di bawah umur bagi tujuan pelacuran. Okey, Seksyen ini menjelaskan bahawa sesiapa yang dengan niat menjual, menyewa, memberikan, menyuruh kanak-kanak supaya kanak-kanak itu diambil bekerja sebagai pelacur tanpa kemahuan kanak-kanak itu sendiri. Okay, sesiapa yang menjadi persubahat ataupun perantara dan yang melanggar kanak-kanak itu boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada RM50,000 ataupun pemenjaraan 15 tahun ataupun kedua-duanya. Okay, seterusnya, Seksyen 372 di bawah Kanun Kesesaan iaitu menyalahguna mana-mana orang bagi tujuan persundalan. Peruntukan undang-undang ini menyatakan sesiapa yang menjual, menyewa ataupun menyerahkan ataupun membeli seseorang lain dengan bertujuan menggunakan orang tersebut untuk melacurkan dirinya di Malaysia ataupun di negara luar dengan alasan atau penipuan bahawa orang tersebut akan diberikan pekerjaan yang sesuai boleh didakwa di bawah seksyen ini. Malah sesiapa yang didapati menyimpan ataupun menculik seseorang yang lain untuk digunakan di dalam kegiatan pelacuran dan orang yang bersubahat dengannya dan orang yang mempromosi aktiviti pelacuran ini juga boleh didakwa di bawah seksyen yang sama. Hukuman bagi seksyen ini adalah pemenjaraan tidak melebihi 15 tahun ataupun denda. Okay, seterusnya, Seksyen 372A di bawah Kanun Keseksaan iaitu seseorang yang hidup hasil daripada diperdagangkan persundalan, iaitu jika seseorang itu menguruskan aktiviti persundalan dengan menggunakan kuasa, iaitu dengan bersubahat, mengarah, menolong atau memaksa seseorang lain melakukan persundalan dan dibuktikan bersalah, mereka boleh dikenakan pemenjaraan tidak lebih 15 tahun dan dengan sebatan. Seterusnya, Seksyen 372B di bawah Kanun Kesesaan iaitu mencari langganan bagi maksud persundalan, iaitu sesiapa yang mencari ataupun memaksa pelacur bagi maksud persundalan atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh boleh dikenakan denda atau pemenjaraan tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Okay, yang seterusnya, Seksyen 373 di bawah Kanun Keseksaan iaitu pengawalan rumah-rumah persundalan. Rumah persundalan adalah mana-mana tempat yang didiami atau dimanfaatkan oleh dua orang atau lebih bagi tujuan melakukan persundalan. Pemilik, penyewa atau penduduk yang tinggal di tempat itu tahu dan membenarkan kegiatan tersebut dengan sengaja tentang kegiatan pelacuran yang dijalankan. Mereka boleh dikenakan penjara tidak melebihi 15 tahun ataupun denda. Sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat di bawah Undang-Undang Sivil, kadar hukuman seperti penjara, denda dan juga sebatan diaplikasikan bagi membanteras kegiatan pelacuran atau persundalan negara kita. Undang-undang di bawah ini juga untuk melindungi kanak-kanak daripada kegiatan pelacuran dan persundalan. Nama saya Iliana Fatan binti Ahmad, nombor matrik 2211284. Saya akan teruskan dengan hukuman jenayah pelacuran dalam Undang-Undang Syariah. Di bawah Undang-Undang Syariah, terdapat persamaan hukuman yang diperuntukkan di bawah enakmen jenayah syariah di Selangor, Terengganu, wilayah-wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Johor dan Ordinans Sarawak dalam jenayah pelacuran ini, iaitu denda tidak melebihi RM5,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun atau sebatan kurang daripada 6 sebatan. Seterusnya, di dalam enakmen jenayah syariah Sabah, Melaka dan Perlis, denda kurang daripada RM3,000 serta penjara tidak melebihi 2 tahun dan tiada sebatan yang dikenakan. Dan akhir sekali, di dalam enakmen jenayah syariah Kelantan, denda tidak melebihi RM4,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun dan tiada hukuman sebatan yang diperuntukkan. Dalam kes Ketua Pendakwa Syari'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Terengganu lawan XXC, Mahkamah telah menetapkan hukuman kepada OKT atas kesalahan beliau melakukan persediaan untuk melacurkan diri, iaitu hukuman denda sahaja sebanyak RM4,000.
Kesimpulannya di sini, hukuman maksimum yang boleh dikenakan ke atas pesalah adalah denda maksimum sebanyak RM5,000, dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau sebatan yang tidak melebihi 6 kali. Nama saya Nur Ainina binti Osman, nombor matrik 2211312. Saya akan menyambung kepada perbandingan hukuman pelacuran antara Undang-Undang Jenayah Syariah dan juga Undang-Undang Sivil. Setelah kita menenaraikan hukuman dari kedua-dua aspek perundangan ini, kita dapat melihat bahawa terdapatnya satu jurang besar antara hukuman pelacuran dari sisi Undang-Undang Syariah dan juga Undang-Undang Sivil. Perkara ini sepatutnya menjadi satu titik tolak ataupun benchmark bagi mereka yang mempunyai kuasa dan juga kedudukan bagi memastikan tiada jurang antara kedua-dua aspek perundangan ini. Hal ini adalah kerana Malaysia adalah sebuah negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam, dan perkara ini sepatutnya dititik beratkan kerana isu pelacuran ini adalah melibatkan isu penzinaan, dan kebanyakan kesalahan pelacuran ini mendapat perhatian di bawah Undang-Undang Sivil kerana sebahagian dari mereka yang terlibat dengan aktiviti pelacuran ini adalah warga asing dari luar negara yang bukan beragama Islam. Tambahan pula, kegiatan pelacuran ini dipercayai bernaung di bawah sindiket-sindiket pemerdagangan orang. Dan pada realitinya, masyarakat Malaysia ini seperti tidak indah hukuman yang dikenakan di bawah kesalahan Undang-Undang Jenayah Syariah kerana mereka lebih takut akan hukuman yang dikenakan di bawah Undang-Undang Sivil. Walhal Undang-Undang Syariah itu adalah hukuman berdasarkan hukuman Allah, dan hal ini juga kerana tiadanya keseragaman yang diletakkan di atas kesalahan jenayah syariah di setiap negeri-negeri. Ada negeri yang meletakkan RM3,000 denda, dan ada negeri yang meletakkan maksimum RM5,000 denda. Perlu diingatkan bahawa pendapatan pelacur-pelacur ini semua sehari adalah puratanya RM3,000 hingga RM6,000 sehari. Jadi hukuman denda yang dikenakan ke atas mereka adalah mampu untuk mereka bayar. Antara perbezaan lain juga, pelaksanaan Undang-Undang Syariah ini adalah tidak ketat dan dikuatkuasakan. Jarang kita mendengar atau mungkin tidak dipertontonkan ke dalam berita ataupun platform-platform media mengenai hukuman yang dikenakan dengan mereka yang terlibat dengan pelacuran. Sufia binti Mazlan, nombor matrik 2211282. Saya akan menerangkan tentang keberkesanan hukuman dari sudut Undang-Undang Syariah. Okey, seperti yang telah dibentangkan sebelum ini, hukuman bagi kesalahan jenayah pelacuran berdasarkan Seksyen 23 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1999 adalah denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun dan sebatan yang tidak melebihi 6 sebatan. Okey, baru-baru ini negara kita telah dilanda wabak COVID-19, dan walaupun kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan, kegiatan pelacuran ini tetap berleluasa dan bergiat aktif kerana mereka telah mengambil inisiatif lain dengan mempromosikan kegiatan pelacuran mereka menggunakan aplikasi media sosial seperti MiChat, WeChat dan lain-lain. Dan baru-baru ini juga di Terengganu, satu pasangan suami isteri telah didakwa atas kesalahan melacurkan diri di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah taksir Terengganu tahun 2001. Perbuatan telah dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam terhadap pasangan ini, dan mereka telah dipercayai mempromosikan kegiatan pelacuran menggunakan aplikasi WeChat. Okey, jika kita lihat faktor berlakunya pelacuran berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh Puan Haryati Hassan, salah satu faktor berlakunya pelacuran adalah kerana ketiadaan pendapatan tetap dan mencukupi untuk menyara diri dan keluarga. Okey, baru-baru ini juga terdapat satu kes di mana seorang wanita telah ditahan dan mengaku mampu meraih pendapatan melebihi RM5,000 sebulan bagi perkhidmatan pelacuran yang ditawarkan. Jadi, jika kita lihat kepada situasi ini, kita boleh membuat konklusi yang mana hukuman sedia ada sangat ringan dan tidak menggerungkan mereka yang terlibat dengan kegiatan ini. Terdapat satu kes di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu yang mana mahkamah tersebut telah menjatuhkan hukuman 4 sebatan syariah terhadap seorang wanita atas kesalahan persediaan untuk melacurkan diri. Okey, di Malaysia pelaksanaan hukuman sebatan tidak didedahkan, bahkan pesalah diberi peluang untuk membuat rayuan dalam tempoh menjalani pemulihan sebelum dikenakan hukuman sebatan. Berbeza dengan pengaplikasian di Indonesia, khususnya Bandar Aceh, yang mana dua orang wanita telah disebat di hadapan orang ramai yang berkumpul atas kesalahan menjual perkhidmatan seks secara atas talian. Okey, jika kita lihat, hukuman sebatan ini perlu ditekankan agar orang ramai mempunyai kesedaran yang lebih mendalam tentang betapa beratnya sesuatu kesalahan jenayah itu. Ini adalah selaras dengan tujuan pindaan rang Undang-Undang 355 dibuat, iaitu untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah yang terhad.
Perpindahan ini adalah penting kerana kebanyakan akta dan enactment jenayah syariah negeri-negeri sudah lama tidak dipindah, sedangkan ianya perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa. Seterusnya, keberkesanan hukuman undang-undang sivil. Secara keseluruhannya, kadar hukuman jenayah pelacuran di bawah undang-undang sivil lebih tinggi daripada kadar hukuman yang diperuntukkan dalam undang-undang syariah. Sebagai contoh, Seksyen 372 Kanun Kesiksaan, seseorang yang hidup hasil daripada atau diperdagangkan persundalan pemenjaraannya tidak lebih daripada 15 tahun, sebatan atau denda yang sewajarnya. Begitu juga di bawah Seksyen 43 Akta Kanak-Kanak 2001, sabitan pelacuran dan pemerdagangan kanak-kanak mengenakan hukuman maksimum sebanyak 50,000, penjara selama 15 tahun dan sebatan tidak lebih daripada 10 sebatan. Berdasarkan kes Chu Beng Tek lawan Pendakwa Raya, perayu telah bersalah menyediakan tempat persundalan untuk 2 orang pelacur asing dan mahkamah telah menetapkan hukuman sebanyak 5 tahun. Berdasarkan kes ini, kita dapat lihat bahawa kadar hukuman lebih tinggi daripada kadar hukuman yang telah diperuntukkan di bawah undang-undang syariah. Walaupun pada tahun 2020 jenayah pelacuran menurun, namun ia bukanlah akibat keberkesanan hukuman yang telah disediakan. Bahkan ia atas faktor COVID-19 yang melanda negara kita dan iaitu penyekatan kemasukan warga asing ke dalam negara kita. Kami berpendapat bahawa hukuman jenayah pelacuran ini di bawah undang-undang sivil juga tidak memberi kesan atau impak yang besar dalam membanteras jenayah ini. Kami berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab haruslah meneliti dan menggubal semula undang-undang ataupun hukuman yang telah ditetapkan di bawah undang-undang sivil. Seterusnya, saya akan menyambung kepada cadangan bagi membendung isu pelacuran ini. Mengikut statistik, Malaysia adalah negara ketiga yang tertinggi bagi penduduk yang mempunyai bilangan sugar daddy. Ianya adalah berdasarkan satu aplikasi Sugar Book yang menyediakan platform untuk mencari perempuan simpanan dan sebagai medium untuk mempromosikan kegiatan pelacuran. Oleh itu, pihak-pihak yang berkenaan perlulah membuat sekatan terhadap internet yang boleh menyekat segala laman-laman web yang berunsur lucah serta pornografi. Selain itu juga, penyeragaman hukuman bagi kesalahan jenayah syariah ini juga harus dipertimbangkan lagi dan ditambah baik, di mana hukuman bagi kesalahan pelacuran ini perlu digubal semula dengan hukuman yang lebih berat agar ianya dapat memberi pengajaran kepada mereka yang ingin mencuba untuk melibatkan diri dalam kegiatan pelacuran ini. Hukuman yang boleh dikenakan adalah dengan menambah jumlah denda kepada RM50,000 dan juga penjara selama tempoh 15 tahun dan juga sebatan sebanyak 10 sebatan. Antara faktor utama isu pelacuran ini juga masih berlaku adalah kerana wujudnya sindiket pemerdagangan atau kemasukan warga asing yang pada dokumennya adalah untuk tujuan pelancongan dan atau pembelajar. Kiranya mereka yang terlibat dengan pelacuran ini ditangkap dan didapati bersalah, sepatutnya mereka boleh dilucutkan visa agar mereka tidak boleh lagi untuk masuk ke negara kita, Malaysia. Terdapat juga saranan mengenai hukuman mati patut dikenakan kepada mereka yang menjadi dalang utama terhadap sindiket-sindiket pemerdagangan orang bagi tujuan pelacuran ini. Relevannya hukuman mati ini dikenakan adalah mereka telah pun mencabuli hak asasi manusia, lebih-lebih lagi seorang wanita, dan telah memperdayakan mereka untuk dijadikan pelacur. Pihak berkuasa juga perlu memperketatkan undang-undang mengenai permohonan lesen perniagaan bagi aktiviti pusat hiburan seperti disko ataupun rumah urut, kerana kebanyakan kegiatan pelacuran adalah tertutup di sebalik perniagaan-perniagaan seperti ini. Pihak berkuasa juga harus sentiasa memantau gerak-geri segala pusat aktiviti hiburan ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan saluran pendidikan, di mana saluran pendidikan ini juga adalah penting dan memainkan peranan bagi generasi muda yang akan datang dari melibatkan dengan diri dengan kegiatan pelacuran. Para ibu bapa juga perlu memantau dan melihat kegiatan anak-anak yang sering terdedah kepada gejala-gejala keruntuhan akhlak, lebih-lebih lagi melalui dunia tanpa sebadan ini. Sebagai kesimpulan, isu pelacuran di Malaysia ini haruslah dipandang serius dan diketengahkan dalam aspek perundangan. Dan ianya adalah menjadi kelebihan buat negara kita Malaysia yang menggunakan sistem dualism dalam aspek perundangan. Maka seharusnya undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil itu dilaksanakan secara seiring bagi membendung isu pelacuran daripada bertambah parah. Pihak yang berkenaan perlulah meneliti dan mengkaji semula peruntukan yang telah diperuntukkan dalam undang-undang mengenai pelacuran. Dan sewajarnya umat Islam harus lebih sensitif terhadap perkara seperti pelacuran ini. Hal ini adalah kerana
jelas isu ini melibatkan penzinaan dan tuntasnya semua pihak, tidak kira pihak kerajaan, badan bukan kerajaan serta masyarakat perlu bekerjasama dan memainkan peranan yang penting dalam memastikan isu pelacuran ini dapat dibendung sebelum ianya bertambah berleluasa.